Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan topik kita yang kedua, iaitu haba tindak balas. Jadi ini ialah rentetan daripada apa yang telah kita belajar dalam sebelum ini. Jadi apakah itu haba tindak balas? Haba tindak balas, ini awak boleh rujuk juga dalam buku teks muka surat 120. Jadi biasanya haba tindak balas dinamakan mengikut jenis tindak balas yang berlaku. Jadi sebelum ini kita hanya menekankan kepada haba tindak balas, iaitu kita generalkan kepada eksotermik dengan endotermik ikut kepada berapakah bacaan dia, adakah negatif ataupun positif. Jadi untuk hari ini kita akan spesifikasikan lagi apakah jenis haba tindak balas yang ada. Haba tindak balas dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menentukan perubahan suhu semasa sesuatu tindak balas berlaku. Jadi biasanya untuk bahagian termokimia ini, eksperimen seperti selalunya mesti dijalankan sebab kita nak tengok perubahan suhu. Dan segala perubahan suhu ini hanya akan dapat dilihat melalui eksperimen. Kita akan tengok di mana berapakah suhu semasa awal tindak balas dan setelah tindak balas berlaku dalam beberapa minit, kita akan tengok perubahan suhu. Adakah suhu dia meningkat ataupun menurun. Dan daripada situlah apabila kita dapat perubahan suhu, contohnya daripada awal-awal tindak balas 30 darjah Celsius, kemudian setelah beberapa minit kita dapati suhu dia meningkat kepada 34 darjah Celsius. Jadi ada perubahan suhu sebanyak 4 darjah Celsius. 4 darjah Celsius yang berubah tadi itu sangat penting dalam kita menentukan haba tindak balas tersebut. Okey, nilai perubahan suhu yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung haba tindak balas. Sebab dalam kita menghitung haba tindak balas ni akan ada formula yang akan digunakan untuk mengiranya. Jadi kalau untuk kita dapatkan perubahan suhu tu memang akan ditentukan melalui eksperimen. Biasanya memang kita akan dapat nilai teori dia, tapi melalui eksperimen kita akan tengok adakah nilai teori tu boleh diterima ataupun tidak diterima. Bukanlah tidak boleh diterima atau boleh diterima. Maksudnya adakah yang kita buat tu betul ataupun kurang tepat. Okey. Jadi kita ada 4 jenis haba tindak balas yang kita boleh spesifikkan, iaitu haba pemendakan. Jadi nama pun pemendakan. Jadi maksud dia mendak. Dia seperti Milo lah. Air dicampur dengan Milo ada mendakan. Jadi bila ada mendakan, apa-apa segala perubahan semua yang berlaku dan semua tu kita panggil haba pemendakan. Kemudian haba penyesaran. Jadi dalam penyesaran semua tu, haba peneutralan dan juga haba pembakaran. Jadi untuk hari ini kita akan fokus first dekat haba pemendakan. Okey, berikut merupakan langkah-langkah umum dalam pengerjaan haba tindak balas. Jadi untuk bab ini memang dia lebih kepada pengiraan, iaitu sebab kita nak menentukan dia punya pengiraan haba tindak balas. Jadi sebenarnya dia adalah seperti awak belajar dalam bab tingkatan 4, iaitu dalam pengiraan mol, pengiraan dalam bab pengiraan mol tu lah awak nak cari mol, cari jumlah zarah dan sebagainya itu kan. Okey, jadi ada 4 langkah yang perlu kita tekankan, iaitu langkah yang pertama kita kena tengok dalam kita menentukan haba tidak balas, kita kena kenal pasti dulu bilangan mol bahan tidak balas dan hasil yang terbentuk N mol. Jadi dalam ini biasanya kita kena tuliskan dulu, kita kena kenal pasti dia punya persamaan kimia dahulu dan baru kita boleh tentukan bilangan mol. Daripada persamaan kimia kita akan dapat berapa dia punya mol untuk setiap tu dan kemudian kita tentukan dia punya bilangan mol bagi setiap tindak balas dan hasil yang terbentuk. Kemudian baru kita boleh proceed dengan langkah 2, iaitu kita akan tentukan perubahan haba dalam tindak balas, iaitu dengan menggunakan rumus Q bersama MC theta, di mana theta ini ialah perubahan suhu, yang ini ialah theta, theta. Ya, nampak dia theta ni ialah
dia adalah perubahan suhu. C ni ialah muatan haba tentu. Muatan haba tentu ni memang biasanya diberikan dalam soalan lah. Biasanya memang muatan haba tentu tu adalah fixed number, iaitu lebih kurang 4.2 joule per gram per darjah Celsius. 4.2 lah biasanya. Dan M ni ialah mass, iaitu jisim. Jisim apa ni? Jisim bahan lah, jisim larutan campuran. Jadi daripada campuran bahan A dengan bahan B, berapakah jisim campuran tersebut. Biasanya ialah dia samalah. Contohnya kalau 20 ml bersamaan 20 gram. 20 ml campur 20 ml akan bersamaan 40 ml kan. Jadi 40 ml ni untuk awak cari dia punya mass, awak akan dapatkan ketumpatan dan awak akan dapat dia punya nilai itu adalah sama saja, iaitu 40 gram. Ini ialah cara kita nak mengira dia punya perubahan haba. Kemudian setelah itu baru kita akan fokus pada langkah 3, iaitu hitung perubahan haba untuk 1 mol bahan tidak balas atau 1 mol hasil tidak balas secara perkadaran. Sebab ini langkah 3 ni perlu dilakukan kerana pada langkah yang pertama kita ikut pada dia punya mol yang terhasil daripada daripada persamaan kimia tersebut. Mungkin 0.01 mol dan sebagainya. Jadi daripada itu kita kena kira pula untuk dapatkan 1 mol. Dan setelah kita dapat dia punya perubahan haba tersebut, dan baru kita boleh tentukan, baru kita nyatakan adakah haba tidak balas tersebut adalah eksotermik ataupun endotermik dalam langkah 4, iaitu berdasarkan dengan tanda positif ataupun negatif. Dan dengan menggunakan unit yang betul, di mana delta H bersamaan positif atau negatif X kilojoule per mol. X ni ialah nilai haba tidak balas tersebut. Jadi ini ialah 4 langkah yang basic untuk kita menentukan haba tidak balas bagi keempat-empat haba tidak balas yang ada, iaitu haba pemendakan, haba penyesalan, penetelan dan pembakaran. Jadi main step kalau awak boleh faham 4 ini, tiada masalah nanti untuk awak mengira ke 4 jenis haba tidak balas tersebut. Okey. Jadi dalam yang pertama tadi kita ada menentukan bilangan mol bahan tidak balas dan hasil yang terbentuk, iaitu N mol. Jadi yang bilangan mol itu pula dia boleh dibahagikan kepada 4, iaitu mol mendakan yang terbentuk untuk haba pemendakan. Ini bagi haba pemendakan. Manakala untuk haba penyesaran ialah mol logam yang disesar. Manakala untuk haba penetelan ialah mol air yang terbentuk untuk haba peneutralan. Dan yang keempat untuk haba pembakaran ialah mol bahan api yang terbakar untuk haba pembakaran. Okey, dalam tindak balas ini, dalam kita menentukan haba tindak balas, biasanya dia melibatkan larutan aqueous. Jadi bila dia melibatkan larutan aqueous, bermaksud dia melibatkan larutan yang ada apa? Bila kita merujuk pada aqueous, bermaksud dia adalah mesti mengandungi air. Okey, jadinya dekat sini kan bila saya teringat larutan aqueous, jadi saya perhatikan ada dalam kalangan kamu yang agak terkeliru dengan, sebab bila saya teringat ini, teringat dalam peperiksaan awak. Sebab ada yang terkeliru di antara leburan, larutan. Jadi biasanya bila kita sebut larutan, lepas tu ada aqueous pula, bermaksud dia mengandungi air. Bila leburan, bermaksud dia tidak mengandungi air, dia hanya dileburkan. Jadi bila dileburkan, bermaksudnya tiada air. Jadi bila awak ada menyentuh kataan air atau yang seangkatan dengannya, jadi dia adalah salah. Jadi bila di sini kita tengok dia adalah larutan aqueous, bermaksud dia mengandungi air. Jadi kita ada beberapa anggapan yang kita perlu buat untuk semasa perhitungan. Dan anggapan ni adalah penting sebab kita nak kasih dia fix ataupun kita nak kasih dia malar dalam pengiraan.
Sebab kadang-kadang kalau kita tak membuat anggapan macam ni, dia akan kita tak boleh membuat perbandingan tersebut sebab nilai-nilai dia berubah. Jadi dekat sini ialah kita tengok benda yang kita perlu buat anggapan. Yang pertama ialah ketumpatan dia. Sebarang larutan aqueous yang digunakan, ketumpatan dia adalah sama dengan ketumpatan air, iaitu 1 gram per sentimeter padu. Jadi kalau contohnya ketumpatan ni kita tak menganggap dia adalah sama, jadi pengiraan dia adalah mungkin ada sedikit perbezaan yang kita tak boleh buat perbandingan. Sebab bila kita nak membuat suatu perbandingan, mengira dan sebagainya, kita kita kena pastikan dia ada satu perkara yang malar di situ. Dia sebab dalam eksperimen pun kita ada formula ubah dimalarkan. Sebab daripada formula ubah yang dimalarkan ini, jadi dan kita baru boleh dapatkan nilai-nilai lain untuk perbandingan tu adalah valid. And then muatan haba tentu, sebarang larutan aqueous adalah sama dengan muatan haba tentu air. 4.2 joule per gram per degree Celsius ni adalah muatan haba bagi air, muatan haba tentu. Kemudian tiada kehilangan haba ke persekitaran dan tiada haba diserap oleh radas eksperimen. Ini ialah 4 anggapan yang perlu diambil semasa membuat penghitungan. Okey, jadi kita fokus pada yang hari ini iaitu haba pemendakan. Jadi apakah itu haba pemendakan? Okey, haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Okey, sebagai contoh ialah kita ambil pembentukan mendakan barium sulfat BaSO4 ialah Ba2 plus bertindak balas dengan SO4 2 negatif will produce BaSO4 barium sulfat, which is dia punya haba tindak balas ialah negatif 42 kJ per mol. Jadi dekat sini ialah awak dapat lihat ialah perubahan haba. Bila kita merujuk pada haba pemendakan, kita nak tengok perubahan haba ini apabila 1 mol mendakan. Jadi 1 mol mendakan ni inilah dia, terbentuk daripada ion-ionnya, ion barium sulfat, barium ni dengan ion sulfat. Jadi bersamaan ini kita dapat tentukan bahawa daripada negatif 42 kJ per mol, maksudnya ialah 42 kJ haba dibebaskan ini daripada negatif ini apabila 1 mol mendakan barium sulfat BaSO4 ini terbentuk daripada ion-ionnya iaitu Ba2 plus dan juga SO4 2 negatif. Oleh itu haba pemendakan barium sulfat ialah negatif 42 kJ per mol. Ini ialah mendakan. Awak dapat lihat dia membentuk mendakan. Dia ialah bila kita merujuk kepada mendakan ni, ini ialah seperti garam yang tidak terlarutkan. Maksudnya dia tidak terlarut di dalam larutan yang kita gunakan. Itulah kita panggil haba pemendakan. Kalau dia larut, kita tak boleh panggil dia sebagai haba pemendakan sebab dia larut. Dia tak akan membentuk mendakan. Biasanya haba pemendakan ni kita akan dapat dalam tindak balas di antara tindak balas kimia dalam larutan aqueous yang tidak melarut. Dia membentuk mendakan. Okey, boleh faham setakat ini? Boleh, cikgu. Okey. Okey, kita tengok contoh bagaimana untuk kita mendapatkan mengirakan haba pemendakan bagi sesuatu tindak balas. Okey, kita ambil ini ialah contohnya 100 cm padu larutan plumbum 2 nitrat iaitu PbNO3 2 1.0 mol DM padu dicampurkan dengan 100 cm padu larutan natrium sulfat. 1 per mol DM padu juga.
Suhu campuran tidak balas meningkat daripada 30 kepada 33. Jadi ini kita dapat tahu dia ialah tidak balas eksotermik. Dia suruh awak hitungkan haba pembendakan pelambung sulfat. Jadi dia dah bagi dekat situ ialah muatan haba dia ialah 4.2 joule per gram per degree Celsius dan ketepatan dia ialah 1 gram. Jadi dia biasanya dia akan bagi tahulah muatan haba ni dan juga ketepatan. Sebab ini penting sebab ini ialah 4 perkara yang perlu kita buat anggapan tadi. Okay, the first thing yang awak kena buat ialah awak kena hitungkan bilangan mol tadi mengikut 4 general steps tadi tu. Kita kena kirakan dulu berapakah bilangan mol mendapatkan pelambung sulfat yang terbentuk. Jadi kita tahu dia ialah tidak balas di antara PbNO32 bertindak balas dengan Na2SO4, dia akan menghasilkan PbSO4 dan juga apa? Satu lagi apa? NaNO3. Okey, tapi disebabkan kita nak fokuskan pada pelambung sulfat yang terhasil, jadi kita fokus pada itulah. Okey, jadi benda pertama ialah kita kena tengok, kita kena kirakan bilangan mol bagi ion plumbum yang digunakan dan juga bilangan mol bagi ion sulfat. Jadi ion plumbum ni datang daripada plumbum 2 nitrat. Manakala ion sulfat ni datangnya daripada larutan natrium sulfat Na2SO4. Okey, jadi kalau kita tengok daripada soalan, dia menyatakan bahawa larutan plumbum 2 sulfat ni mempunyai kemolaran sebanyak 1 mol per dm padu. Awak jangan terkeliru di antara kemolaran dia dengan mol. Kemolaran ni ialah kepekatan dia, nama kemolaran larutan tersebut. Manakala mol ni ialah dia punya yang lain pula, bilangan mol tu semua. Tengok kemolaran. Jadi untuk awak dapatkan bilangan mol daripada kemolaran larutan yang digunakan, jadi awak perlu menggunakan satu formula iaitu bersamaan mv per 1000. N ni kita nak dapatkan dia punya nilai mol daripada kemolaran larutan yang diberi. Okey, jadi di sini dengan menggunakan formula yang ada, kita dah tahu kemolaran dia ialah, kemolaran larutan ialah 1.0. Kita ambil dulu yang plumbum 2 ni. Di mana bilangan mol ion plumbum Pb2+ ni, plumbum 2 adalah bersamaan dengan bilangan mol plumbum 2 nitrat. Sebab plumbum Pb2+ ni datangnya daripada plumbum 2 nitrat. Jadi dengan menggunakan formula ini, M ialah bersamaan 1.0, V ialah volume. Volume bermaksud dia punya isi padu larutan dalam sentimeter. Jadi kita tahu dia punya volume dia ataupun dia punya isi padu ialah 100 cm padu. Jadi awak masuk jelah 1 darab 100 dan bahagi dengan 1000. Awak akan dapat 0.1 mol. Jadi sebenarnya ialah ini potong dengan ini awak akan dapat mol. Kenapa ini dalam dm padu? Kerana dia bahagi dengan 1000. Sebab kita tahu ini ialah dalam sentimeter padu. Apabila nilai dalam sentimeter padu dibahagikan dengan 1000, kamu akan dapat nilai dalam dm padu. Itu sebab dia letak dm padu. Kalau ikut macam ni, menggunakan ini dia bagi 1000 kerana dia nak bahagikan ikut volume tu yang dia hanya ambil dalam nilai sentimeter padu. Jadi potong ini awak akan dapat mol. Itu sebab awak dapat ini dia punya bilangan mol ialah 0.1 mol. Sama juga dengan ion sulfat tadi, di mana bilangan mol natrium sulfat datangnya daripada natrium 2 sulfat, which is this one. Jadi kita tahu dia punya guna dengan formula yang sama juga, mv per 1000, di mana nilai kemolaran dia ialah 1 mol daripada soalan ini dia. Okey, ini. Kemudian volume yang digunakan ialah sama juga iaitu 100.
Jadi awak bahagi dengan 1000, ini potong, dan awak akan dapat nilai mol bagi ion sulfat juga adalah 0.1 mol. Okey. Setelah kita dapat nilai itu, jadi awak perlu tuliskan persamaan ion itu. Jadi kita tahu persamaan ion ni ialah Pb2+ react with the sulfate, ion sulfate ni SO4 negatif, dan dia akan produce PbSO4 dalam bentuk pepejal. Okey, jadi awak tengok dekat sini kita tahu daripada tindak balas ini ialah 1 mol. 1 mol diikut pada nilai di depan. Jadi kalau sini tulis 2 Pb2+, dan ni 2 mol. Kalau ini pun 2SO4 2 negatif, dan 2 mol. Tapi sebab ini nilai dia tak ada apa-apa dekat depan, dia dah stabilize kan. Awak dah tulis persamaan ion dan dia stable. Dan awak dapat dia 1 mol, 1 mol, 1 mol. Bermaksud daripada persamaan ini, 1 mol ion plumbum 2 bertindak balas dengan 1 mol ion sulfat menghasilkan 1 mol plumbum 2 sulfat. So base daripada nilai ini tadi awak dapat tahu bahawa 0.1 mol plumbum 2 bertindak balas dengan 0.1 mol ion sulfat menghasilkan 0.1 mol plumbum 2 sulfat. Itu sebab kenapa kita perlu cari nilai mol dahulu. Sebab kita nak tengok daripada persamaan ion yang terhasil ini akibat daripada tindak balas itu, kita dapat tengok berapakah mol yang bertindak balas bagi setiap bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okey, setelah itu baru kita boleh masuk kepada langkah 2. Setelah kita dah dapat nilai mol, kita dah tahu berapa mol yang plumbum tidak balas dengan mol sulfate menghasilkan mol plumbum sulfat, dan baru kita boleh kirakan perubahan haba. Jadi dengan menggunakan rumus yang saya katakan tadi, iaitu Q bersama MC theta. Jadi Q ini ialah haba tindak balas, dari MC theta, M adalah mass, C ialah muatan haba tentu, dan theta ni adalah perubahan haba, perubahan suhu. Jadi awak hanya perlu cari G-same. Contoh let's say G-same larutan campuran ialah jumlah isi pada larutan campuran daratnya ketumpatan. Di mana kita tahu dia menggunakan 100 bagi plumbum 100 cm padu plumbum nitrat, 2 nitrat, dan campurkan dengan 1 cm padu larutan natrium sulfat. Jadi 100 campur 100, dan awak daratkan ketumpatan, di mana bila awak daratkan dengan ketumpatan ini dengan ni boleh dipotongkan, dan awak akan dapat di dalam nilai 200 gram. Okey, kita dah dapat nilai mass ataupun G-same bagi isi padu, G-same bagi larutan tersebut. Kemudian kita nak tengok perubahan suhu, iaitu untuk theta, di mana daripada soalan kita dapat tahu peningkatan suhu daripada 30 ke 33, dan jadi untuk kita tengok perubahan suhu, kita ambil suhu akhir ataupun suhu yang paling tinggi tolak suhu yang paling awal. Jadi suhu tertinggi ialah 33 darjah Celsius dan suhu awal tadi ialah 30. Jadi awak dapat perubahan suhu dia ialah 3 darjah Celsius. Jadi sebenarnya ini ialah untuk perubahan suhu ni, sebenarnya kamu boleh abaikan dia punya simbolnya negatif ataupun positif, sebab kita memang boleh tahu adakah tindak balas ni eksotermik dengan endotermik mengikut pada perubahan suhu. Adakah perubahan suhu itu menurun ataupun meningkat. Kalau dia meningkat bermaksud dia ialah eksotermik, manakala kalau dia menurun dia adalah endotermik. Jadi yang ini kita boleh abaikan dia punya negatif itu sebab dia ambil suhu tertinggi. Kalau suhu awal adalah lebih tinggi, jadi awak ambillah suhu yang paling tinggi itu tolak pada suhu yang lebih rendah. Jadi kita dapat di 3, dan dengan menggunakan rumus Q bersama MC theta, jadi 200 gram darab 4.2, yang ini ialah muatan haba tentu,
dan darab dengan 3 dan awak akan dapat jawapan dia ialah dalam nilai joule. Okey, dalam nilai joule. Jadi apa nama ni? Gram ini dengan ini telah dipotong. Jadi yang tinggal joule. Ini pun sama. Ini dengan ni pun potong. Daripada darjah Celsius dengan ni. Jadi potong. Kenapa dia potong? Sebab ni -1 ni. Jadi dia sebenarnya ni kat bawah. Jadi dia awak potong sajalah. Matematik punya konsep kan. Potong-potong punya ni dan awak akan tinggal joule saja dekat sini. Itu yang dapat 2520 joule. Jadi ini adalah haba tindak balas dan tidak balas iaitu sebanyak 2520 joule atau kita boleh ubahkan dia kepada kilojoule kalau nilai dia besar. So jadi kita telah dapat haba yang dibebaskan dalam tindak balas ini. Tapi itu tak bermaksud lagi selesai. Dia baru sampai dekat situ. Jadi kita kena tengok juga pada langkah yang ketiga iaitu perubahan haba untuk pembentukan 1 mol mendakan. Jadi dekat sini yang kita dapat tadi tu 2.52 kilojoule tu hanyalah untuk 0.1 mol pelambung 2 sulfat iaitu berdasarkan yang ini tadi bilangan mol yang ada larutan tu. Biasanya bila kita nak cari pemendakan kita biasanya ikut daripada definisi dia iaitu 1 mol mendakan terbentuk bukannya 0.1 mol. Jadi itu sebabnya kita kira tu kita akan dapat langkah yang ketiga iaitu kita nak cari 1 mol. Yang kita dapat asal tadi itu hanyalah 0.1 mol berdasarkan daripada pengiraan mol daripada persamaan ion yang ada. Jadi setelah itu kita dapat 2.52 kilojoule haba daripada 0.1 mol. Jadi kamu hanya perlu kira untuk 1 mol. Jadi daripada 2.52 ni bahagilah dengan 0.1 mol darab dengan 1. Tapi tak payahlah tulis 1 tu sebab kita nak tulis 1 kan. Dan awak akan dapat 1 mol pelambung 2 sulfat PbSO4 membebaskan 25.2 kilojoule per mol. Jadi kita dapat dia punya unit tu ialah kJ mol negatif. Sebab ini ialah per mol, 1 mol. Ini hanyalah ikut kilojoule ni ikut dia punya mol yang kita kira tadi mula-mula. Dan setelah kita dapat ini dan baru kita boleh tuliskan langkah keempat iaitu tuliskan haba tindak balas iaitu delta H. So daripada soalan kita tahu dia adalah exothermic dan awak lukiskan sajalah. Awak boleh tunjukkan haba tindak balas dia adalah negatif 25.2 kilojoule per mol. Dan daripada sini baru awak boleh lukis gambar rajah aras tenaga. So daripada sini ke sini. So ini adalah cara 4 langkah basic yang awak perlu tahu untuk mengira perubahan mengira haba tidak balas. In this term ialah haba pemendakan. Tapi kadang-kadang soalan pun dia tidak terlalu direct. Kadang-kadang tapi basic pengiraannya adalah seperti ini. Kadang-kadang dia minta kamu kirakan perubahan haba, perubahan suhu. Biasanya bila bagi perubahan suhu dia akan bagilah nilai haba ni bebaskan Q ni berapa. Jadi awak kena carilah dekat sini dan dekat sini. Tapi cara pengiraannya ialah hampir sama juga dengan yang ini. Cuma mungkin sebab dia dah suruh cari benda lain dan awak kena pandai-pandai olah dia punya pengiraan dia tu. Jadi biasanya untuk awak mengolah untuk cari bahan yang lain awak kena fahamkan dulu cara pengiraan yang ini dan bila awak faham cara pengiraan yang ini dan awak boleh cari-cari maklumat yang lain. Okey, boleh faham so far? Boleh cikgu. Okey.
Jadi sebagai contoh, kita tengok persamaan yang berikut menunjukkan tindak balas pembentukan mendakan argentum klorida AgCl, iaitu tindak balas di antara argentum nitrat dengan kalium klorida. Dia menghasilkan argentum klorida campur kalium nitrat dengan haba pemendakan dia ialah 65.5 kilojoule per mol. Bila awak sebut dia punya ni, biasanya kita tak sebut pemendakan yang negatif, kita sebut 65.5 saja. Negatif atau positif ni hanya menunjukkan dia eksotermik ataupun endotermik. Okey, jika 20 cm padu larutan argentum nitrat 0.5 mol GM padu dicampurkan dengan 20 cm larutan kalium klorida KCl. Hitungkan kenaikan suhu campuran. Yang ini dia minta kamu cari kenaikan suhu. Jadi dekat sini ialah dia dah bagi awak dia bagi nilai 4.2 muatan haba tertentu dengan ketumpatan dia bagi. Dan dia dah bagi awak dia punya nilai delta H dia. Bermaksud di sini dia minta awak cari nilai apa? Nilai theta. So kita dah tahu Q bersamaan MC theta. C ni memang kita dah tahu daripada soalan. M ni kita dah boleh dapat daripada soalan, iaitu 20 campur 20. Sekarang ni dia minta kamu cari ini. Q ni kita dah dapat daripada sini. Tapi ini per mol, jadi awak kena tengok Q ni adakah ia daripada berapa dia punya untuk ikut mol yang ada. Jadi daripada 65.5 kilojoule per mol ni, awak kena cari nilai Q ni. Bermaksud yang Q ni ialah apa tadi Q ni? Haba yang dibebaskan dalam tindak balas, bukan dalam 1 mol. Ini dah bagi dalam 1 mol. Jadi awak kena kirakan. Jadi yang ini langkah pertama ialah awak kena cari mol dahulu. Apa-apa pun cari nilai mol dahulu, iaitu awak tengok daripada soalan kita cari nilai mol kalium klorida dengan argentum nitrat sebab dia akan membentuk AgCl. Jadi awak kena cari mol kalium klorida sebab dia adalah bersamaan dengan ion klorin tu. Yang ini dia untuk ion argentum. Jadi 0.5 ni ialah kemolaran dia, darab dengan 20, iaitu 20 ni ialah volume bagi kalium klorida yang digunakan. Bagi dengan 1000 awak akan dapat 0.01 mol. Ini pun dapat 0.01 mol bagi argentum nitrat untuk ion argentum. Jadi dekat sini awak dapat tahu berdasarkan persamaan ini awak dapat lihat satu argentum dengan 1 mol KCl menghasilkan 1 mol AgCl. Jadi sama juga daripada persamaan 1 mol ini tidak dengan 1 mol akan menghasilkan 1 mol. Jadi maksudnya ialah 0.01 mol kalium klorida bertindak balas dengan 0.01 mol argentum nitrat menghasilkan 0.01 mol argentum klorida. Ini ialah first step dah settle. Kemudian baru kita tengok perubahan haba. Sebab tadi kita tak tahu dia punya perubahan haba, kita cuma tahu dia punya haba tindak balas. Jadi dengan menggunakan ini, iaitu data H yang digunakan, jadi awak hanya perlu tukarkan. Ini langkah 2 ni adalah sama seperti awak gunakan langkah 3 untuk yang ini. Sebab awak nak cari nilai ini. Daripada ini awak nak cari nilai yang ini. Jadi awak hanya perlu gunakan itu, iaitu 0.01 darab dengan 65.5 dan awak akan dapat ini. So jadi apa ada 1 mol argentum klorida 65.5 kilojoule haba terbebas. Awak hanya guna kiraan ini dan awak akan dapat dia punya nilai Q tu ialah
0.655 kilojoule haba yang terbebas, dan kemudian baru awak boleh kira kenaikan suhu. Ini langkah 3. Kalau yang sebelum tadi dia ialah langkah nombor 2. Ni. Cuma sekarang dia guna langkah nombor 2. Dan akhirnya awak masukkanlah saja, iaitu jisim larutan kita dah tahu 40 gram daripada 20 campur 20 tadi, dalam dengan ketempatan dapat 40 gram. Haba yang terbebas kita dah dapat daripada pengiraan ini, iaitu 0.655 kilojoule. Jadi awak perlu tukarkan dia pada joule sebab Q bersamaan MC theta. Q ni biasanya dalam nilai joule. Dan M ni mass 40 gram, C ni dan theta. Dan kemudian awak masukkan saja nilai dan awak akan dapat lihat perubahan suhu dia atau kenaikan suhu dia adalah sebanyak 3.9 darjah Celsius. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Betul faham? Betul lah. Okey, jadi itulah dia yang telah kita belajar untuk hari ini tentang haba pemendakan. Jadi sebenarnya untuk pengiraan ini basically ialah awak kena faham 4 langkah tadi. Jadi untuk awak lebih faham, saya sarankan cuba awak buat pengiraan tu dulu. Okey, cuba awak tengok dalam buku teks. Awak cuba buat dalam buku teks ni, awak tengok dekat aktiviti makmal 3B. Menentukan haba pemendakan. Dekat dalam itu, cuba awak baca aktiviti makmal 3B tu. Awak cuba baca tentang menentukan haba pemendakan tu, dan kemudian saya nak awak cuba tengok pada perbincangan dia tu. Cuba awak cari jawapan dia untuk soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4 dan juga soalan 5. Saya nak awak cuba kirakan, cuba awak tengok perbincangan tu. Dan untuk soalan-soalan itu, kan kalau saya nak awak cuba buatlah dan awak cuba abaikan dia punya nilai nilai perubahan suhu tu. Sebab untuk dapatkan nilai perubahan suhu tu awak perlukan menjalankan eksperimen, tapi sebab kita tak boleh nak buat eksperimen, jadi ada soalan tu awak boleh abaikan lah. Contohnya macam soalan 1, jenis tindak balas yang berlaku tu, okey boleh lah. Lepas tu macam awak nak tentukan dia haba dia adalah tindak balas exo atau endo pun kita tak tahu, tapi biasanya exo kan ni. Jadi awak cuba tengok tu dan awak cuba fahamkan. Cuma awak boleh tulis lah, cuba awak tuliskan macam soalan awak nyatakan jenis tindak balas tu boleh. Okey, soalan nombor 2 tu hitungkan haba pemendakan tu. Awak tak akan dapat jawapan dia sebabnya awak tak ada suhu, perubahan suhu. Jadi awak cuba kira-kira tunjukkan basically berapalah awak jadikan perubahan suhu tu, tetapkan dia dalam nilai theta. Okey, kemudian soalan 3 tu cuba awak tuliskan dia punya persamaan termokimia dan cubalah awak baca-baca tu dulu untuk awak lebih fahamkan. Dan cuba awak buat tengok juga pengiraan tu yang ada tu. Cuba awak fahamkan dia punya pengiraan tersebut. Dan awak bacalah balik untuk awak lebih faham. Dan contohnya kalau awak ada sebarang soalan untuk tanya, awak boleh directly tanya saya. Saya akan cuba tolong bantu untuk terangkan. Jadi sebagai penutup untuk kelas hari ini, jadi saya
recap sebalik apa yang telah kita belajar hari ini. Jadi kita telah belajar tentang haba tindak balas dan kita ada dia menentukan perubahan suhu, dan di mana kita ada 4 jenis haba tindak balas, iaitu pemendakan, penyesaran, penentulan dan pembakaran. Dan kita ada 4 langkah penting untuk pengiraan haba tindak balas. Jadi kita tentukan mol dahulu, kemudian kita kira perubahan haba, kemudian baru kita tengok hitung perubahan untuk 1 mol, dan baru kita boleh nyatakan haba tindak balas tersebut. Dan dekat sini kita kena buat anggapan tentang ketumpatan dia sama dengan air, muatan haba dia sama dengan muatan haba air, tiada haba hilang ke persekitaran dan tiada haba diserap oleh radas. Jadi kita juga telah belajar pengiraan dia dan akhirnya kita dapat dia punya haba pemendahkan dia. Okey, jadi itulah dia yang telah kita belajar. Jikalau ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, jangan segan-segan untuk tanya. Okey. Ada soalan sebelum kita tamatkan kelas kita pada pagi ni? Tak ada soalan cikgu. Okey, tak ada. Okey, jadi tolong baca balik bab tadi dan insya-Allah next time kita akan tengok apa yang kita akan sambung, dan kalau ada apa-apa tu kita tengok balik bab tadi tu. Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, itu saja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama.